Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam episod Inclusive Japan. Bersama kita akan kupaskan topik-topik menarik dan juga isu-isu semasa semestinya bersama dengan saya, Hadni Ramli. Okey, hari ini 2 April merupakan Hari Kesedaran Autism Sedunia yang diraihkan pada setiap tahun. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan kesedaran dan juga memberi sokongan kepada golongan autism ini juga. Okey, nak tahu apa itu autism? Sebenarnya autism ni adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan kanak-kanak itu untuk berkomunikasi, interaksi sosial juga dan juga tingkah laku. Jadi sebagai ibu bapa, apa peranan kita? Apa tindakan kita supaya kita dapat membimbing dan juga orang kata melayan kanak-kanak ini, sebab cara layanannya tidak sama seperti anak-anak yang lain. Dah nama pun anak-anak istimewa kan. So bersama kita pada hari ini saya bawakan khas bersama saya iaitu Encik Azri Ibrahim yang merupakan bapa kepada 4 orang anak autism, dan juga Puan Safina Safi yang merupakan tenaga pengajar di PPDK Sri Satot. Terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini. Okey, so saya nak terus kepada soalan kita lah. Saya dah intro sikit tadi berkenaan dengan Hari Kesedaran Autism. Encik Azri sendiri dikurniakan 4 orang anak autism. Macam mana mula-mula Encik tahu anak Encik ni lain, special, autism? Macam mana mula-mula Encik tahu? Encik bawa pergi hospital ke ataupun dia ada simptom lain yang daripada anak-anak lain ke? Encik terangkan sikit. Untuk anak pertama, ialah memang beratlah dapat yang keempat semua didiagnos sebagai ASD lah, Autism Spectrum Disorder. Tapi bersyukur kerana mereka boleh dibentuk lah sebenarnya, boleh dibentuk. Cerita yang anak pertama, nama dia Adam, tengok pada perkembangan tak banyak sangat lah. Daripada umur yang 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun lah, memang tak banyak perkembangan. Kalau ke klinik dia ada bagi buku biru tu lah, untuk mengenali perkembangan anak. Tapi bila tengok banyak masalah yang dia tak boleh buat, jadi ini yang membingungkan kami sebagai ibu bapa lah. Okay, untuk anak normal, kita tengok perkembangan dia begitu cepat lah. Untuk tempoh tahun tertentu dia ada, contoh dia boleh berjalan dengan baik, bercakap dengan baik dan tidak menggunakan isyarat tertentu lah. Jadi untuk contoh kalau nak ambil susu ataupun nak minta beritahu orang Sarawak cakap nak ambil botol ini nak, dia akan pegang tangan dan halal kepada sesuatu barang tu lah. Jadi itu menunjukkan macam kemahiran yang tak perlu kita ajar lah. Kemahiran tu sepatutnya perlu ada pada kanak-kanak yang sebaya dia. Tapi kenapa perlu kita ajar benda yang asas macam ini? Jadi itu macam saya dan isteri saya berfikir macam perkembangan lambat ini macam sesuatu yang lain lah. Tambahan pula bila merujuk kepada ahli keluarga kami yang tak ada yang berkelakuan seperti inilah. Keempat mereka mempunyai karakter yang berbeza, dan keempat mereka juga mempunyai kemahiran yang masing-masing lain lah. Jadi kalau contoh yang anak pertama, dia mempunyai daya ingatan yang baik lah. Walaupun dia macam tak boleh nak pegang sesuatu barang, dia mungkin masalah tangan dia, pergerakan emotion lah. Tapi dia bila kita buat sesuatu, dia alhamdulillah sekarang ni dia nampak macam ada perubahan lah. Dia boleh ada progres. Yang kedua, tengok balik kepada itu tadi, memang yang kedua ni susah nak dengar arahan lah. Kalau kita cakap satu, memang dia tak dapat tak fokus. Tapi dia dalam dia tak fokus tu, dia boleh buat lukisan yang baik. Macam ni, setiap lukisan yang dia buat, dia gunting, dia simpan, orang lain tak boleh pegang lah. Yang ketiga pula, Afan yang dia ajar Cikgu Wani, dia punya dah start mula melukis jugalah, dah boleh dengar arahan alhamdulillah. Dan yang terakhir tu dia masih belum dapat, dalam usaha untuk membentuk dia.
Okey, kita dah cerita pasal orang kata penerimaan cik tadi. Kongsikan sedikit pengalaman dan juga cabaran. Saya boleh ambil contoh anak yang kedua lah. Anak kedua saya ni jenis yang tak faham arahan. Bila buka saja pintu memang dia akan lari. Jadi satu keadaan yang bahaya. Dia memang tak kenal bahaya pun. Memang inilah ciri-ciri, salah satu ciri autism kan. Ini memang cabaran paling besar lah. Bila kita pergi ke satu tempat yang terbuka dan kawasan tambahan lagi tempat yang luas, ini memang mengundang bahaya untuk dia lah dan untuk kita juga lah. Sekarang nak dekat orang kata dekat raya kan. So nak buat persiapan raya, nak beli baju tu, kalau nak bawa dia bersama tu macam mana? Mungkin pendekatan yang kami gunakan ada ramai yang tak setuju lah. Satu cara yang untuk elak benda ni berlaku ataupun mengelak kemalangan, kami berdua akan keluar bergilir, yang lain akan tunggu dalam kereta lah. Alhamdulillah sekarang ni dia ada yang saya cakap tadi untuk Amar tadi dah ada progres sikit lah, mungkin dah sekarang dah boleh tunggu. Tapi walaupun tunggu dia tak boleh tunggu lama lah. Boleh tunggu lama. Dia dah mula gelisah dia apa semua kan. So kalau nak kita sebenarnya nak tunggu tu, ada tak you Encik bagi toys ke something untuk melekakan dia sekejap? Betul. Itu salah satu dia. Kalau Amar dia memang memang siap-siap dah ada pensel dengan kertas lukisan lah. Untuk lukis. Untuk yang tak tahu, sebenarnya PPDK Sri Satok merupakan pusat pemilihan dan juga latihan asas daripada segi pergerakan, daripada pertuturan, pendidikan khas dan juga kemahiran dalam menjalani aktiviti harian. Okey, so bersama juga kita hari ini iaitu Puan Syafina. So saya nak sebagai tenaga pengajar lah. So boleh tak kalau Cik Syafina cerita sikit pengalaman Encik, pengalaman Puan untuk mengendalikan kanak-kanak istimewa ini? Untuk makluman juga, petugas di PDK memang diberi kursus, diberi latihan, dihadirkan ke bengkel untuk mengendali anak-anak istimewa. Jadi pengalaman tu memang banyak. Contohnya pengalaman untuk kita handle bila first day masuk sekolah lah, contoh. First day masuk sekolah, sampai depan pintu je dah menangis. Dia nangis kalau kat sekolah pun tak lama kan. Dekat sini kalau boleh 8 masuk, pukul 10 pun ada lagi tak settle. Ada lagi menangis terus kan. Tu pengalaman dia macam sedikit cabaran jugalah sebenarnya. Tapi pengalaman tu mengajar kita untuk erti bersabar, dan kita nak handle anak-anak macam ni, kita kena ada kesabaran tu. Kita kena tahu macam mana nak tackle, orang cakap. Oh, I see. So apa contoh latihan yang PPDK sediakan? Latihan yang ada di PDK ni, perkembangan sosial dan bahasa, terapi muzik, pengurusan diri, sukan dan rekreasi, kemahiran motor halus dan motor kasar. Ada fisio juga. Tadi saya macam ada fisio. Fisioterapi pun ada. Cuma dekat sini jadual yang berbeza lah. Kalau Isnin dan Jumaat tu untuk pelatih dewasa, untuk kanak-kanak Selasa dan Rabu, dan Khamis untuk fisio dan home visit. Cik Azri hantar anak ke sini kan? Okey. So apa perubahan yang Cik nampak bila dah hantar tu? Perubahan, orang kata perubahan yang dekat daripada rumah, yang dididik sendiri dengan dididik dengan orang kata pakar. Macam mana? Saya bersyukur juga lah. Menghantar ke PDK Satok ni adalah satu pilihan baik lah. Sebab ada cikgu yang terlatih. Betul. Seperti mana cikgu yang cakap tadi, untuk pengurusan diri, ini yang lebih penting. Bagi parent yang normal ataupun orang ramai yang rasa benda ini adalah kemahiran yang tak perlu diajar, tapi bagi kami mempunyai anak autism, ini adalah perkembangan yang besar bagi kami lah. Okey. So macam Puan juga dah orang kata setiap hari berdepan dengan kanak-kanak istimewa, berdepan juga dengan ada a few warga-warga emas yang ikut di sini kan. So apa perubahan? Orang kata perasaan boleh tengok ada perubahan yang dibawa oleh setiap kanak-kanak itu. Perubahan macam yang Cik Azri cakap tadi, kalau masuk sebagai contoh masuk ke PDK masih pakai pampers. Jadi memang tugas kami di sini untuk pastikan yang anak ini untuk tak pakai pampers lah.
Macam mana nak ajar tu? Kalau dekat rumah pun susah payahlah kita nak ajar. Macam mana dekat sini ada teknik dia ke, ada cara-cara dia ke untuk mengajar dia melepaskan pimples tu? Nak pergi toilet pergi je. Kalau kat sini memang kena teman lah, tak boleh nak lepas macam tu, memang kena teman. Kalau kat sini setiap 5 minit cikgu akan bawa masuk toilet untuk dia biasa, dan dia tahu sini lah tempat untuk membuang. Macam tu lah. Setiap 5 minit Setiap 5 minit. Ulang, Tapi ikut perkembangan lah. Setiap 5 minit. Lepas tu kalau dah okey sikit mungkin lepas 15 minit 20 minit macam tu. Kalau dia nak membuang ke apa ke, kadang-kadang cikgu akan suruh dia duduk dekat mangkuk tandas. Lepas tu kita jirus, bagi dia rasa. Kita jirus antara dia kencing ataupun tak tu, itu lain cerita lah. lain cerita lah. Penting dia dah tahu dekat situ yang Dia aku akan kena jadi membuang. Arahan tu kena jelas dan simple. Kita tak boleh okey ambil sudu ni, lepas tu sudu ni ambil sudu ni, lepas tu ni makan panjang tu dia tak boleh nak ni. Yes. Contoh dia okey. Contoh kan okey, ni sudu. Sudu Jiat boleh makan. Jadi dia makan, dia boleh makan. Kalau dia tak boleh nak pegang sudu, jadi kita pegang dengan bantuan dululah. Okey, bantuan jadi dia akan jadi terbiasa. Orang boleh kata tenaga pengajar sendiri sangat patient sangat kesabaran tu sangat tinggi Maksudnya Encik Azri sangat tinggi kesabaran Alhamdulillah lah, masih mampu lah, orang kata masih mampu bertahan demi untuk orang kata kita tengoklah perkembangan bagus kan antara kanak-kanak ini. So kalau katakan anak ni mendaftar di sini di PPDK ataupun tak kisahlah di mana-mana PPDK yang terdapat di seluruh Malaysia. So apakah benefit, manfaat yang akan kanak-kanak tu dapat ataupun mak bapak tu juga akan dapat? Untuk pelatih yang berdaftar di PDK, memang tiap bulan akan dapat allowance dari JKM. Yang dulunya 100.5, yang sekarang ni dah dikuatkuasakan Januari lepas, kalau tak silap saya dah naik kepada 300. Itu monthly ke macam mana? Monthly. Monthly per person lah. Ya. Lepas tu kalau tak silap saya, bukan tak silap lah, memang ada pun OKU yang bekerja memang ada allowance khas yang diberi oleh JKM juga. Okey, saya difahamkan tadi puan kata ada allowances kan setiap bulan dah naik 300 kan. So ada tak syarat-syarat dia? Syarat-syarat dia kalau berdaftar dengan PDK. Daftar dan PDK dan tidak dapat bantuan lain di luar. Okey, kalau katakan dia daftar je lepas tu dia tak datang kelas? Macam mana? Itu tindakan seterusnya lah. Selalunya kita orang kalau orang nak daftar tu, kami akan tanyalah betul-betul ke nak hantar anak kat sini untuk lanjutkan latihan kemahiran dekat sini. Okey, kalau dia cakap okey, kita lanjutkan. Tapi selalunya kalau pelatih yang mungkin tak datang dalam 3 minggu ataupun 3 hari straight tu, kita akan minta surat. Tapi kalau ada masalah lain, mungkin family tak dapat hantar ke, Dia boleh ditimbang ara lagi lah. kecuali kalau dia sendiri yang nak berhenti. Okey, tu tak ada masalah lah, tu terpulang. Alright, okey. So, kalau macam Cik Azri, diamanahkan dengan 4 orang anak istimewa ini. So of course bukaan tu macam saya sebut tadi lah, bukaan tu besar. So siapakah pendorong paling kuat yang berdiri di belakang Cik untuk terus tabah? Ni baru cerita 10 tahun ni, mungkin ke depan another 20 years lagi, 30 tahun mungkin. Macam mana? Siapa pendorong Cik paling kuat di belakang? Keluarga lah sebenarnya. Keluarga sebelah, keluarga kami dan isteri lah. Banyak membantu dalam membentuk anak ini ke jalan yang baik lah. Bukan yang dia jenis macam apa nama, kita tak biarkan dia kekal di dunia dia sajalah. Kita bawa dia keluar ke dunia dia untuk belajar ke dunia kita lah. Walaupun tak sempurna seperti mana kanak-kanak normal lain, itulah kita cuba usahakan sebaik mungkin. Pasti satu kegembiraan kalau Encik kalau dia balik tu, contohlah dia bawa balik tu, dia tunjuk something, walaupun dia tak pandai bercakap, dia tunjuk apa yang dia lukis. Ini satu perasaan yang tak dapat digambarkan Cik kalau buat anak-anak macam tu. So kalau macam mana pula bagi pendapat Encik dengan kesedaran masyarakat? Berbanding dengan beberapa tahun lepas, kita tengok kalau kami sendiri pun kalau pergi ke klinik ataupun pusat intervensi swasta, memang dah ramai dah sedaran ni, dah mula orang ramai dah mula sedar. Dan kalau dah nampak anak yang berkelakuan pelik sikit, dah mula-mula tanya dengan kawan, betul tak perkembangan macam ni, kenapa dia boleh berlaku,
bila dah ada kesedaran macam ni, eloklah. Saya rasa media sosial juga main peranan untuk kita war-warkan pasal benda ni, sebab dulu saya rasa pendedahan tu tak nampak sangat. Tapi saya rasa sekarang dengan adanya talk show, dengan adanya orang kata kadang-kadang kita buat infografik, ada program bersama dengan kanak-kanak ini, so kita nampak mereka ini bukanlah dia tidak normal, tapi dia istimewa. Kita tak gunalah perkataan tak normal tu, dia tak cantik, dia macam dia istimewa, anak-anak syurga lah kita panggil dia, confirm kan. So macam Puan juga yang merupakan tenaga pengajar di sini. Kalau Puan dekat luar macam mana Puan nampak? Mungkin orang kat sini yang bekerja di sini memang kita tahu, semua tahu, dah dilatih dan sebagainya, diberi latihan asal. Tapi kalau di luar, kalau Puan sendiri berjumpa dengan kawan-kawan, talk, cerita pasal benda ni, macam mana pendapat Puan tentang kesedaran mereka? Masyarakat di luar sana lebih peka. Kalau dulu diorang tak tahu autism tu apa. Sekarang ni macam yang dikatakan tadi, social media, kita ada talk. Lagi-lagi sekarang ni ada TikTok. Semua boleh share kan, TikTok lagi sekarang ni kan. Jadi pengetahuan tu lebih meluas. Jadi masyarakat kita semakin peka. Apa itu autism, apa yang menyebabkan dia bertindak sebegini. Jadi sekarang ni memang kita rasa macam bersyukur sebenarnya lah. Lagi-lagi ibu bapa yang mempunyai anak autism, mereka rasa macam sedikit sebanyak rasa macam dihargai. Apakah tips, sedikit tips ke sedikit nasihat kepada ibu bapa yang dikurniakan anak istimewa, especially kepada ibu bapa yang anak sulung lah, first time berhadapan dengan situasi seperti ini? Sedikit nasihat Cik Azri. Saya berpesan pada diri sendiri juga lah. Sekiranya ada anak anda, terutama yang anak sulung, sekiranya ada masalah perkembangan, elakkan rasa tidak menerima penafian. Bersedia untuk menerima apa segala kemungkinan, dan paling penting jangan lambat sangatlah hantar ke pusat intervensi. Kalau dekat Sarawak ni banyaklah, di PDK contohnya, di KAA untuk swasta dan sebagainya lah. Memang tak boleh kawal sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya Ada perkembangan. Ada perkembangan yang kita gembirakan. Okey, so Puan, bersempena dengan Hari Kesedaran Autism Sedunia ni, apakah harapan Puan? Yang setiap tahun kita sambut. So apakah harapan? Dan tahun ni apa lagi harapan Puan terhadap masyarakat berkenaan dengan Hari Kesedaran Autism Sedunia? Silakan. Saya berharap sangat-sangat ibu bapa di luar sana yang ada anak autism, jangan simpan, jangan sorok. Orang cakap bawa keluar. Macam Cik Azri cakap tadi, anak nombor 2 Cik Azri, yang dia autism tapi dia pandai melukis. Autism bukan sahaja autism, tapi mereka unik. Jadi saya harap sangat-sangat ibu bapa yang mempunyai anak autism di luar sana, jangan malu, jangan simpan anak, jangan cakap ke orang, anak aku tak mampu nak buat ni lah, tak payahlah nak pergi intervensi ke apa, anak aku tak mampu lah. Jangan sama sekali. Bawa keluar. Kita ada macam-macam kepakaran yang mungkin bukan tak ada kat PDK, mungkin ada kat tempat lain. Kita ada banyak lagi tempat yang boleh bantu anak-anak istimewa. Jadi harapan saya sangat-sangat, jangan simpan. Kita kalau apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Tak semestinya mereka autism, mereka tak mampu untuk buat apa-apa. Kalau mereka pandai melukis, teruskan. Kalau mereka pandai menyanyi, teruskan. Kalau mereka pandai main alat muzik, teruskan. Kalau itu yang mereka ada, teruskan. Nak malu buat apa? Mereka pun macam kita. Jangan sekali nak bandingkan. Kesimpulannya di sini, kita nak masyarakat kita lebih terbuka, lebih orang kata lebih menyokong penghidap autism ini, sebab mereka bukannya tidak normal, mereka cuma istimewa. Okey, so rasanya dah cukup dah sedikit pujian daripada Cik dan Puan hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Terima kasih Cik Azri sudi bercerita sedikit pengalaman berkaitan dengan anak Cik orang yang 4 orang, bapa yang hebat. Okay, terima kasih Puan kerana sudi cerita sikit pengalaman sebagai tenaga pengajar. Okey, baiknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Oleh itu jangan lupa like, share, follow dan subscribe media sosial Japan Sarawak. Terima kasih dan kita bertemu lagi. Bye.